Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya kita masih lagi dapat bersama-sama di dalam bulan Ramadan ini, dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, untuk sama-sama kita menuntut ilmu tentang hikmah ataupun kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ia menjadi nasihat, mudah-mudahan ia menjadi iktibar kepada kita semua dan kita dapat mengambil faedah daripada kisah-kisah dalam Al-Quran ini. Baik, kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan rumahnya ini ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jadi pada minggu lalu kita telah terangkan apakah kepentingan kita mempelajari kisah-kisah daripada Al-Quran ini, kerana di dalamnya ada hikmah, di dalamnya ada tauladan, di dalamnya ada nasihat-nasihat yang boleh kita ambil, yang boleh kita jadikan tauladan ataupun jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah-kisah Al-Quran ini untuk menghiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah berhampiran ataupun berdepan dengan pelbagai masalah sewaktu berdakwah, pelbagai cabaran, pelbagai ujian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan kisah-kisah tersebut supaya dapat dijadikan sebagai motivasi diri. Ada kala kita pun rasa benda yang sama juga. Bila dilanda cabaran, bila dilanda ujian, kita rasa down. Kita inginkan sesuatu yang dapat memotivasikan diri kita. Kita ingin seseorang untuk kita bercerita dengannya masalah-masalah kita. Jadi oleh itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah-kisah ini dalam Al-Quran supaya kita dapat ambil iktibar daripada kisah-kisah tersebut ini. Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan bagaimana umat-umat terdahulu, bagaimana mereka menghadapi ujian, bagaimana mereka bergaul dengan rasul-rasul mereka, bagaimana dakwah itu diutuskan dan bagaimana pada pengakhirannya setelah mereka mengingkari dakwah yang dibawa oleh Rasulullah pada rasul-rasul tersebut, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, dan pada akhirnya juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, keselamatan kepada mereka yang mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kisah Al-Quran juga terdapat keterangan tentang sunnatullah pada makhluknya. Baik berkaitan tentang umat, tentang individu, dan sunnah itu berlaku bagi kaum terdahulu dan akan terus kepada generasi-generasi akan datang. Jadi Allah Subhanahu wa taala dah kisahkan bagaimana manhaj mereka, bagaimana syariat mereka, bagaimana kesudahan mereka. Jadi kita yang dah tahu tentang akibat dan kebinasaan tersebut, bolehlah mengambil iktibar. Mudah-mudahan kita tidak terjerumus seperti mana
kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kemudian dalam kisah-kisah Al-Quran juga terdapat contoh sikap kaum mukmin yang sabar dan tegar di atas jalan yang hak. Mereka ini dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran Al-Karim atas berkat kesabaran mereka. Tahap keimanan mereka dan kesabaran mereka sehinggakan Allah Subhanahu wa taala bukukan dalam Al-Quran, dan kita perlu pelajari bagaimana kita nak mencapai tahap kesabaran sedemikian. Jadi boleh kita baca satu demi satu kisah tersebut. Bagaimana mereka menghadapi pelbagai ujian, pelbagai cabaran, pelbagai macam-macam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kisah bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelbagai-bagai ujian yang dahsyat. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap tabah. Dia tidak pernah bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tahu pasti ada hikmah di sebalik setiap ujian tersebut. Jadi dia redha. Jadi dia bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita nakkan daripada kisah-kisah tersebut. Ada contoh-contoh bagaimana mereka ini sabar menghadapi pelbagai ujian. Kemudian juga ada yang dinamakan sebagai keterangan mengenai tabiat manusia dan apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepadanya berupa sifat-sifat dan juga watak-watak manusia. Bagaimana mereka yang mencintakan dunia, pada akhirnya mereka akan binasa. Mereka yang mencintakan harta, bagaimana kisah Qarun. Nanti kita akan jumpa kisah Qarun, cinta kepada harta, akhirnya ditimbus ke dalam bumi. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala dah menceritakan pelbagai-bagai ragam manusia, pelbagai tabiat manusia, pelbagai watak manusia dalam Al-Quranul Karim. Yang baik pastinya berjaya, yang cintakan dunia, yang cintakan harta, yang ingkar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun rasul-rasul sebelumnya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kisah Al-Quran juga terdapat dinamakan sebagai hakikat ilmiah yang berhubungan dengan alam semesta, baik sama ada manusia, bumi itu sendiri, tentang bintang-bintang, tentang langit, yang tidak tersingkap kecuali di masa sekarang ini. Ilmu-ilmu berkenaan tentang ilmu falak contohnya. Walaupun pada zaman dahulu mereka menggunakan peredaran bintang-bintang ini untuk kegunaan siapa? Untuk mereka yang berjalan di tengah lautan, menggunakan bintang-bintang tersebut sebagai arah tujuan mereka. Ilmu itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk menggunakan untuk mencari jalan waktu kegelapan, sewaktu berada di tengah-tengah lautan. Kemudian ada ilmu-ilmu yang lain tentang bagaimana turunnya hujan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan awan dengan kuasanya dan mengarahkan angin untuk meniup awan tersebut dan menurunkan hujan ke atas bumi yang mana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi ilmu-ilmu tersebut telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu 1400 tahun yang lalu. Sebelum ulama-ulama mengkajinya dan para saintis mengkajinya pada masa sekarang ini. Jadi apa faedah yang kita boleh raih
daripada mengetahui perkara-perkara tersebut ialah menambah ilmu pengetahuan kita, dan selain daripada menambah ilmu juga kita dapat memperkuatkan keimanan kita atas kebenaran ajaran agama Islam, insya-Allah. Ya. Jadi bukan belajar kosong-kosong sajalah, bukan dengar cerita untuk sedap dengar sahajalah. Yang kita nak mengambil pengajaran daripada kisah-kisah tersebut. Mudah-mudahan akan bertambah keimanan kita, bertambah ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang paling penting juga kita dapat aplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin. Jadi sebagai seorang Muslim, sebagai da'i, sebagai pendakwah, perlu ambil iktibarlah daripada kisah-kisah ini. Kerana bagaimana perjalanan dakwah tersebut, bagaimana kita nak menghadapi dengan orang, bagaimana kita berhadapan dengan masyarakat, pasti kita akan jumpa pelbagai masalah. Pasti ada masalah. Dia tak jumpa masalah happy go lucky, semua jalan terus senang saja macam itu. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebagai sunnatullah, kita akan berhadapan dengan pelbagai cabaran, dan cabaran-cabaran tersebut itu bukan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sia-sia sahaja, tetapi kita boleh mempelajarinya. Dan kita boleh ambil faedah daripada kisah-kisah tersebut ini, bagaimana kisah-kisah para anbiya, para salihin, orang-orang yang beriman dan sebagainya, macam mana mereka menghadapi cabaran tersebut. Bagaimana mereka berjaya daripada ujian-ujian tersebut. Bagaimana tahap kesabaran mereka terhadap ujian-ujian tersebut. Jadi kisah yang pertama yang akan kami bincangkan setelah mengetahui tentang kisah-kisah Al-Quran, kita tahu ulama ada membahagikan Al-Quran kepada tiga bahagian. Tiga bahagian antaranya tentang ilmu akidah. Sepertiga tentang ilmu akidah, tentang ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kemudian sepertiga lagi tentang hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tentang syariatnya. Dan sepertiga lagi kisah-kisah, cerita-cerita yang dijadikan sebagai tauladan, ilmu-ilmu tentang nabi-nabi, ilmu-ilmu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan langit, ciptakan bumi, ciptakan syurga, kisah-kisah tentang orang-orang soleh. Yang ini 1/3 daripada Al-Quranul Karim juga. Jadi bukan Al-Quranul Karim cerita tentang hukum sahaja, bukan dalam Al-Quranul Karim ceritakan tentang ketauhidan sahaja, ada juga kisah-kisah ilmu yang ghaib, ilmu yang kita tidak tahu tentang umat-umat terdahulu, tetapi diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bagaimana nak berhadapan dengan kaumnya. Sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendoakan kesyirakan terhadap umatnya. Umat-umat terdahulu, mereka minta agar Rasul mereka, daripada Nabi mereka, melakukan sesuatu perkara, minta yang bukan-bukan untuk membuktikan kenabian kerasulan mereka. Tetapi bila ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka ingkar terhadap perkara yang benar tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab ke atas mereka. Begitu juga kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diorang minta macam-macam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan kenabian kerasulan mereka. Antaranya kisah-kisah inilah. Kisah-kisah bagaimana umat terdahulu, kisah-kisah bagaimana para nabi-nabi terdahulu, yang diceritakan di dalam kitab Taurat, diceritakan dalam kitab Injil. Bagaimana keadaan Nabi Isa alaihissalam, bagaimana keadaan Nabi Dawud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ummi, kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan orang yang boleh membaca, bukan orang yang boleh menulis.
Tetapi bila dapat menceritakan kisah-kisah tersebut, terbukti tentang kenabian kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana perkara-perkara ini tidak lain tidak bukan hanya diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menceritakan bahkan lebih detail, bahkan lebih lengkap daripada kitab-kitab terdahulu. Jadi Al-Quranul Karim melengkapi kisah-kisah yang ada dalam kitab-kitab terdahulu, kitab Taurat, kitab Injil dan sebagainya. Jadi mereka bila mendengar, mereka meyakini bahawa ini adalah Nabi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kisah yang aku tahu dalam kitab Injil, tetapi tidak lengkap. Tetapi bila mendengar cerita daripada Rasulullah SAW, mereka dapat melengkapkan kisah-kisah tersebut. Baik, jadi kisah yang pertama iaitu kisah tentang Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihi salam dan sujudnya para malaikat, kecuali iblis. Kita banyak kali mungkin jumpa dalam Al-Quranul Karim kisah tentang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan agar para malaikat dan juga iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam AS. Ada kalanya ayatnya pendek, ayatnya ringkas. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surah yang lain juga diceritakan perkara yang sama, tetapi ada kalanya lebih detail. Ataupun ada kalanya dalam Al-Quranul Karim diceritakan tentang satu kisah tentang penciptaan Nabi Adam AS ataupun tidak. Kemudian diceritakan dalam kisah yang lain kerana ada hikmah ataupun iktibar ataupun ibrah ataupun peringatan, nasihat yang lain yang khusus pada tajuk yang lain. Mungkin ceritanya sama tetapi dia punya faedah yang nak dikongsikan, yang boleh diambil itu berbeza. Jadi Al-Quranul Karim tidak pernah bercanggah, tak pernah ta'arud, walaupun ada cerita yang sama, dalam surah ini ada, tetapi dalam surah lain juga ada. Kebiasaannya surah yang ini mungkin ringkas, surah yang lain diceritakan lebih detail. Nabi Musa AS, kita lihat pelbagai surah yang diceritakan bagaimana tentang kisah Nabi Musa AS dengan kaumnya. Dalam surah Al-Qasas ada diceritakan sedikit tentang kisah kehidupan Nabi Musa AS. Kemudian dalam surah Taha pun ada juga, mungkin ceritanya lebih detail bagaimana dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berkata-kata secara berterusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak lihat bagaimana tentang penciptaan Nabi Adam AS melalui tafsir-tafsir yang ada. Kisahnya mungkin secara ringkas, kisah yang sahih insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam itu daripada tanah. Menciptakan daripada tanah kita semualah. Sebab itu dipanggil Nabi Adam AS ini sebagai Abul Bashar, bapa kepada setiap manusia. Sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan langit, telah menciptakan bumi. Fi sittati ayyam mastawa 'alal 'arsy. Kan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bersemayam di atas arasy-Nya. Kemudian diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala pernah menjadikan makhluk yang lain yang menduduki di muka bumi ini sebelum adanya Nabi Adam. Sehingga kan ditanyakan oleh para malaikat, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang bakal membuat kerosakan dan sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jawab apa? Allah Subhanahu Wa Taala ketahui apa yang kamu tidak ketahui. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan qada dan qadar. Sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar al-qalam tersebut menuliskan segala qada dan qadar sehingga hari kiamat. Jadi sebelum kita diciptakan,
Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam, sebelum Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita semua ini, menciptakan alam yang ada sekarang ini, qada dan qadar itu telah tertulis 50,000 tahun yang lalu. 50,000 tahun yang lalu telah tertulis suratan kita, bagaimana kehidupan kita, bila kita lahir, sama ada kita kehidupan kita senang ataupun susah, apakah ujian yang akan kita hadapi, rezeki kita bagaimana, kemudian tarikh kewafatan kita, kematian kita, semuanya telah tertulis. Sebab tu kita bila beriman, antara rukun iman adalah untuk kita beriman, percaya kepada qada dan qadar. Betul? Kerana itu ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Kita tidak tahu. Para malaikat juga tidak mengetahuinya. Mereka hanya tahu apa yang mereka telah menyaksikan. Tetapi ilmu-ilmu ghaib hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang ketahuinya. Bila Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Al-Quran Al-Karim tentang kisah-kisah ghaib, tentang kisah-kisah yang akan berlaku, kisah-kisah yang akan datang, daripada ilmu-ilmu tersebut boleh kita ketahui. Hanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang dapat kita tahu. Selain daripadanya dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penciptaan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan daripada tanah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya sebagai bentuk salam, bukan sebagai sujud tanda ta'abbud. Beza kita sujud kerana kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita niat kita beribadah kan, kita nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam ayat di sini Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Sad, dalam surah Sad ayat 71 hingga 74. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. إذ قال ربك للملائكة, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia daripada tanah. Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dengan malaikat, dia berbicara dengan para malaikat ini. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia daripada tanah. Dia memberitahu kepada malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptakan manusia, iaitu Nabi Adam AS daripada tanah. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah sempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihi salam, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya. Sewaktu Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Nabi Adam daripada tanah tersebut, maknanya kosong macam itu saja. Sebagai jasad sahaja. Belum ada roh lagi, belum boleh bergerak. Lalu dalam ayat ini dinyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyempurnakan kejadian, dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan roh kepada Nabi Adam alaihi salam, barulah Nabi Adam alaihi salam dapat hidup. Manusia kita pun boleh buat sedemikian juga. Boleh
boleh ambil tanah dan membentukkan apa-apa bentuk jua sekalipun yang kita boleh lakukan. Orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Tuhan-Tuhan mereka, patung-patung mereka daripada tanah. Tetapi tak adanya roh. Tak adanya roh, maka tanah tersebut itu ataupun patung-patung tersebut tak dapat nak hidup. Tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ditiupkan roh kepada kejadiannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala setelah menceritakan bagaimana kehidupannya, kemudian ditiupkan roh, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud di sini tanda salam, tanda hormat, tanda ihtiram, bukan tanda ta'abbud. Tunduk kepada Nabi Adam atas dasar hormat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para malaikat kesemuanya sujud tunduk atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat ni diciptakan daripada cahaya. Mereka ini, para malaikat ini tidak akan berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka hanya mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah melakukan sebaliknya. Jadi bila disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, para malaikat ini tidak ingkar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak menanyakan sekalipun kenapa diperintahkan untuk aku sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tak menanyakan sekalipun. Mereka hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Dalam sini dinyatakan kulluhum ajma'un, maka seluruh malaikat, kelompok malaikat bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam illa iblis, kecuali iblis, istakbara wa kana minal kafirin. Iblis ini bertakabur, berbesar berbangga, wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, ia menyombongkan diri dan ia termasuk golongan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kecuali iblis saja. Nanti kita akan lihat mengapa iblis tidak mahu bersujud kepada Nabi Adam AS. Apakah sebab-sebabnya? Mungkin diceritakan dalam ayat lain. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Sad juga, ayat yang ke-74. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau tadi nyatakan fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Jadi kenapa iblis tidak ingin sujud terhadap Nabi Adam alaihissalam? Kita ketahui iblis ini sebahagian daripada kelompok jin. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh iblis dan para malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka sujud kecuali iblis. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Dalam ayat ini pula dinyatakan bahawa iblis itu sebahagian daripada golongan jin. Golongan jin ni, kita tahu golongan jin ini berasal daripada api. Berasal daripada api, dan manusia ini berasal daripada tanah.
وقال ابن القيم كان إبليس مع الملائكة بالصورة وليس منهم من مادة وأصله كان أصله من نار وأصل الملائكة من نور. Asal jin dan juga iblis ini daripada api. Bahkan malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada cahaya. Jadi mereka tidak mempunyai bentuk yang macam mana kita mempunyai jasad beginilah. Mereka mudah untuk mengubah ataupun menyerupai pelbagai bentuk. Apakah sebab iblis tidak mahu bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk." Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala menanyakan sendiri kepada iblis, laknatullah, apakah sebabnya? Apa yang membuatkan engkau tidak ingin sujud ketika aku memerintahkan kamu untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Qala ana khairun minhu. Dengan perasaan menyombongkan diri, dengan perasaan berbangga diri, menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku lebih baik daripadanya. Dia rasa dia lebih baik, lebih bagus, lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam. Sebab tu dia tak mahu sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, walaupun itu hanya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Sesungguhnya engkau menciptakan aku daripada api dan engkau menciptakan Nabi Adam alaihissalam daripada tanah. Jadi dia gunakan dia punya dalil dia sendirilah, dalil yang dia fikir ini adalah benda yang logik. Illah yang dikeluarkan kenapa dia tak mau sujud ini, kenapa dia tidak mau menghormati, kerana dia rasa diri dia lebih baik, lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Kerana apa? Atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Yang ciptakan padahal Allah Subhanahu wa taala, yang lebih mengetahui sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia rasa dia ni lebih pandai daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia rasa dia ni lebih baik, lebih mulia kerana atas ciptaannya itu daripada api. Padahal dia tak tahu yang Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di muka bumi ini. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam tentang asma', segala nama-nama, segala perkara, segala yang perlu diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam. Persiapan itu telah dibuat terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas sebab kesombongan, penolakan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, kerana anggapan bahawa yang lebih utama tidak diperintah untuk sujud kepada yang lebih kecil. Dia dengan fahaman dia, patutnya Nabi Adam yang sujud pada aku. Kenapa pula aku yang nak kena sujud kepada Nabi Adam? Tetapi kenapa malaikat boleh sujud ke semuanya kecuali iblis saja? Sedangkan para malaikat ini diciptakan daripada nur, daripada cahaya. Tetapi kenapa para malaikat boleh bersujud? Kerana mereka ini patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak rasa tenang, dia rasa tak puas hati, dia rasa tak best kalau aku yang tunduk kepada dia. Patutnya dia yang tunduk pada aku. Seolah-olah dia nak mengajar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ini ayat tadi yang saya bacakan, iaitu dalam surah Al-A'raf ayat ke 12 ya. Wa ana khairun minhu fa kaifa ta'muruni bisujud lahu. Kemudian dinyatakan dalam sini faqa'u lahu sajidin kama innahu lam yanzur la'anahu Allah li amri min amri bisujud wallahu jalla jalalah. Dia mendakwa bahawa api itu lebih baik, lebih mulia daripada tanah. Dan ini adalah satu dakwaan yang kurang tepat sekali yang dinyatakan oleh iblis. Tak semestinya tanah itu, tak semestinya api itu lebih baik daripada tanah. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apakah sebabnya dijadikan manusia itu daripada tanah, sehingga kan para malaikat juga dia rasa iri hati dengan manusia, kerana manusia ini walaupun diciptakan daripada tanah, walaupun ada kalanya manusia ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tahap keimanan manusia ini boleh lebih tinggi daripada keimanan para malaikat. Walaupun keimanan manusia ini yazid wa yanqus, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Tetapi para malaikat ni tak, keimanan dia kukuh macam gitu sajalah. Dia dah tak boleh nak bertambah lagi, dah tak boleh nak berkurang lagi dah. Macam mana dia buat perintah Allah sekalipun, dia punya keimanannya tidak boleh bertambah melebihi manusia, melebihi para anbiya dan sebagainya. Jadi para malaikat ni walaupun dia mengikut perintah, dia tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia ini lebih mulia. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk mereka bersujud kepada manusia, dan mereka semuanya mengikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang berlaku setelah itu? Setelah iblis enggan dan menjawab soalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tarada iblis minal jannah. Iblis itu diusir keluar daripada syurga. Kerana dalam syurga ni tak boleh nak ada sikap takabur, tak boleh nak ada sikap menyombong diri. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengusirnya. Kita tahu dalam cerita bagaimana Nabi Adam alaihissalam juga diusir keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana membuat satu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah diturunkan ke muka bumi ini. Nanti kita akan lihat dalam hal itu. Bezanya, iblis ini bila mana diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih ingkar lagi. Dia masih ada perasaan dendam. Dia masih ada perasaan hasad dan perasaan dengki terhadap Nabi Adam alaihissalam, dan menuduh Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam, dia enggan, sebab itu dia usir keluar. Jadi sebab diusir keluar itu datang perasaan hakad, perasaan hasad yang pertama sekali berlaku. Jadi setelah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar iblis keluar daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala atas kesombongannya. Sesungguhnya
Para iblis ini termasuk daripada golongan as-saghirin, dipanggil as-saghirin, orang yang paling rendah sekali darjatnya. Makhluk yang paling rendah sekali darjatnya apabila diusir oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga. Jadi tidak habis di situ saja. Setelah iblis keluar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala atas dendam dan hasadnya itu, iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperpanjangkan umurnya sehingga hari akhirat. Ya. Bukan sahaja dia keluar saja, dia dah keluar tu satu hal. Tapi dia punya dendam dia punya dengki dia terhadap Nabi Adam alaihissalam masih belum selesai lagi, masih belum settle lagi. Aku dah tak nak sujud dekat engkau. Pada dia hinalah dicipta daripada tanah. Kemudian aku nak kena sujud dengan engkau, memang taklah katanya. Bahasa kita kan, memang taklah aku nak sujud dengan engkau. Kemudian pasal engkau juga, aku juga kena keluar. Kena keluar daripada syurga. Aku senang-senang dekat dalam syurga, sekarang aku kena keluar dengan engkau. Disebabkan engkau, disebabkan aku tak ikut perintah engkau, disebabkan tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala, aku yang kena keluar. Patutnya engkau yang keluar daripada sini. Macam gitulah. Jadi dia berdendam sehingga kan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diperpanjangkan umurnya. Kalau tak memang habislah. Dah habis kat situ saja. Tetapi kerana dendamnya dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanjangkan umur sampai hari akhirat kelak supaya dia dapat menyesatkan lagi keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dia bukan dengki terhadap Nabi Adam saja. Segala keturunannya dia dengki dan ingin menyesatkan kaum Nabi Adam alaihissalam ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Panjangkanlah umur aku, tunggulah sehingga hari pembalasan. Fa innaka minal munzirin. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berpanjangkan umur iblis sehinggalah hari kiamat kelak, sehinggalah hari kebangkitan, sehinggalah sewaktu kita semua dibangkitkan daripada kuburan. Jadi iblis ni daripada dulu sampai sekarang ni masih ada lagi, masih hidup lagi, masih lagi ingin menyesatkan manusia. Masih lagi nak menyesatkan manusia lagi sampai sekarang. Jadi dia dah kita tak tahu umur dia dah berapa dah daripada Nabi Adam, zaman Nabi Adam AS. Sebelum Nabi Adam AS diciptakan pun dah ada dah iblis. Kemudian sewaktu Nabi Adam ada pun digodanya oleh iblis. Kemudian sampailah zaman Rasulullah SAW pun masih ada, zaman kita ni pun masih ada juga sehinggalah hari akhirat. Bayangkan betapa umurnya iblis ini. Memang iblis ni sudah tua lah. Sudah tua pun tapi masih boleh lagi mampu nak menggoda atas sebab dendam dan perasaan yang ada dalam dirinya yang dia tidak suka kepada Nabi Adam AS. Qala fa innaka minal munzirin. Allah Subhanahu wa taala pun perkenankan. Bukan Allah Subhanahu wa taala tolak tetapi Allah Subhanahu wa taala perkenankan permintaan iblis, walaupun diusir keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, dia appeal kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tunggu dulu, jangan matikan aku dulu sampai hari akhirat kelak. Kerana aku ada tugas yang aku nak buat ni. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tahu tentang niatnya, tentang plannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap kabulkan doanya. Padahal iblis ni yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita belum tentu lagi kan. Kita sebab tu Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doanya. Jadi kalau iblis Allah Subhanahu wa taala boleh kabulkan, apatah lagi kita manusia ini.
pasti Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa-doa kita. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quranul Karim, inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Sesungguhnya aku dekat dengan kamu, dengan manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan doa-doanya. Kemudian apa yang dinyatakan oleh iblis? Qala fa bima aghwaytani la'udanna lahum siratakal mustaqim. Disebabkan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Dengan jawapan ingkar ni, dikatakan kerana Allah Subhanahu Wa Taala lah aku diusir keluar. Kerana Nabi Adam AS aku diusir keluar, la'udanna lahum siratakal mustaqim. Maka dia pun, iblis pun bertekad untuk menyesatkan umat manusia ini. Jadi beza dengan Nabi Adam AS sewaktu diturunkan di bumi, Nabi Adam tak ada rasa iri hati ataupun tak ada rasa dendam terhadap iblis kerana telah mengecewakannya dan diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi Adam AS berdoa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita semua hafal doa ini. Ini doa Nabi Adam AS sewaktu diusir keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan ke muka bumi. Sebelum ini berseronok-seronok atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di dalam syurga. Boleh makan apa segala macam buah-buahan. Tinggallah kamu di dalam syurga bersama isteri kamu, iaitu Hawa. Makanlah apa-apa yang kamu ingin daki. Janganlah kamu dekati pohon ini. Sesungguhnya kamu akan termasuk dalam orang-orang yang zalim kalau dia melanggar daripada larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila diturunkan ke bumi atas penyesalan perbuatan yang mereka lakukan itu, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan nak dendam, bukan rasa benci terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi Nabi Adam AS bertaubat, berdoa dengan doa yang saya sebutkan tadi, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan permintaannya. Rabbana zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ingin mengampunkan dosa aku, wa tarhamna, dan engkau tidak ingin merahmati, mengasihani, kesian kepada aku, lanakunanna minal khasirin, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan orang-orang yang sesat, orang-orang yang rugi. Jadi doa ini sering dibaca oleh Nabi Adam AS. Tanda taubatnya atas perbuatannya. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala mengkabulkan doanya. Dan diterima taubat Nabi Adam AS setelah sekian lama, beberapa puluh tahun Nabi Adam turun ke muka bumi ini, dipisahkan, tidak berjumpa dengan Sayyidatina Hawa, menyesali atas perbuatan dosanya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga termakan kata-kata iblis, sehingga terpedaya dengan kata-kata iblis, memakan buah larangan, menghampiri pohon ataupun pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk didekatinya. Pelbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali pohon ini saja. Jangan dekati pohon tersebut. Jangan dekat dengan, tetapi iblis sudah bertekad ingin memperdayakan Nabi Adam AS. Kerana hasadnya, lalu dinyatakan kepada Nabi Adam apa? Makanlah engkau buah khuldi ini kan. Makanlah engkau buah khuldi ini, nescaya engkau akan berada di dalam syurga selama-lamanya. Ini
dinyatakan oleh iblis sendiri, dan iblis bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dalam memperdayakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam yang dengar tu pun takkanlah ada yang nak bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala kecuali tak benda yang tak betul. Tetapi sebelum tu Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada Nabi Adam alaihissalam, jangan engkau hampiri pohon tersebut. Jadi dia keliru, sama ada dia lupa tentang perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun dia rasa yang dia ingin kekal dalam syurga ini. Kerana dibisikkan was-was oleh syaitan, dinyatakan bahawa kalau engkau memakan buah tersebut, pasti engkau akan dapat hidup kekal di dalam syurga ini. Jadi ada ulama menyatakan waktu Nabi Adam AS menerima tawaran tersebut atas sebab-sebab manusia ini lupa, sering perlu diperingatkan, ataupun kerana sebab dia terpedaya dengan sumpahan yang dilakukan oleh iblis tersebut. Jadi kita nampak perbezaannya, bagaimana iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi masih lagi berasa takabur, masih berasa dirinya lebih baik, tidak menginsafi atas perbuatannya, malah mencabar agar dia dapat menyesatkan umat manusia ini dan membawanya kepada jalan yang tidak benar. Tetapi Nabi Adam AS ketika diusir keluar dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ke bumi ini, beliau menginsafi ke atas kesalahannya. Beliau iktiraf atas kesalahannya, malah meminta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala atas kesilapannya, dan dia mengaku tentang kesalahannya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada Nabi Adam AS dan Sayyidatina Hawa. Kemudian ditemukan mereka kembali dan diterima taubatnya dan diangkat darajatnya untuk menjadi nabi. Begitulah serba sedikit kisah yang kita dapat pelajari pada hari ini, bagaimana permulaan tentang Nabi Adam alaihissalam sewaktu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat, dengan iblis laknatullah, sehingga kan Nabi Adam turun ke muka bumi ini. Jadi insya-Allah pada masa akan datang kita akan sambung tentang bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam ini setelah turun di muka bumi ini, bagaimana lahirnya kedua-dua putera Nabi Adam AS, bagaimana kisah Qabil dan Habil dan sebagainya. Mungkin sebelum ini pun kita pernah dengar juga kisah-kisahnya, mungkin familiar pada kita, tapi kita akan petik sedikit demi sedikit tentang ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang menceritakan tentang kisah-kisah tersebut. Saya ucapkan terima kasih para hadirin yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, memberikan kita kefahaman, memberikan kita kemanfaatan daripada ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman yang lebih luas lagi yang boleh kita aplikasikan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.